Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rebecca Nur Alislam binti Ahmad dan nombor matrik saya 269420. Okay, saya nak bercerita mengenai latar belakang syarikat Anggun and Anggrit Enterprise, di mana assignment yang saya buat sendiri. Satu-satunya, maknanya ini adalah assignment berkumpulan sebenarnya, tetapi saya terpaksa buat sendiri kerana masing-masing dah ada kumpulan. Okey, latar belakang syarikat Anggun and Anggrit Enterprise. Syarikat tersebut kini dianggotai oleh 6 kaki tangan sokongan yang mempunyai pengalaman yang sangat luas sebagai pemborong, pengedar dan peruncit untuk produk kecantikan dan produk kesihatan lah, serta pakaian wanita dan pelbagai jenis tudung. Okey. Di dalam syarikat ini juga mempunyai rahsia kecantikan luaran dan dalaman wanita. Ia juga merupakan slogan syarikat, iaitu Anggun and Anggrit Enterprise lah. Okey, di bawah Anggun Anggrit Enterprise ni terdapat 3 anak syarikat di bawahnya, iaitu BKHQ, Anggun Anggrit Shawl Hijab dan Rebecca Frozen. Di mana BKHQ tu menjual produk-produk seperti produk-produk wanita, Anggun Anggrit Shawl Hijab tudung, dan juga Rebecca Frozen menjual seperti bahan-bahan basah seperti ikan, udang, sotong. Okey. Seterusnya saya ingin menerangkan mengenai pengurusan kualiti menyeluruh TQM dan falsafah kualiti. Total Quality Management TQM asas kepada kejayaan berterusan bagi sesebuah organisasi lah. Matlamat TQM adalah untuk memastikan segala aktiviti dalam organisasi menyumbang kepada pencapaian objektif organisasi tersebut. Okey, satu proses yang melibatkan semua orang dalam organisasi, memperbaiki produk serta proses secara berterusan dan memberi kepuasan kepada pelanggan. Terdapat 3 elemen dalam TQM, iaitu komitmen, usaha peningkatan dan berterusan. Okey, falsafah kualiti pula menjelaskan tentang menggalakkan pembaikan ataupun pemajuan yang berterusan dalam sesebuah organisasi. Okey, falsafah TQM juga menekankan fokus utama kepada kepuasan penuh di dalam kalangan pelanggan, dalaman dan juga luaran lah. Okey, bagi Anggun and Anggrit Enterprise, syarikat ni, falsafah kualiti ini menjadi panduan syarikat bagi memastikan peningkatan produktiviti tenaga kerja, meningkatkan imej organisasi serta menjimatkan kos. Tambahan pula, Anggun and Anggrit Enterprise ini mempunyai 3 anak syarikat di bawahnya. Justru itu, ia perlu memastikan kesemua produk yang dihasilkan mendapat pengurusan kualiti yang menyeluruh sebelum dihantar kepada para pelanggan lah. Okay, seterusnya ke anugerah kualiti, di mana anugerah kualiti ialah pengiktirafan rasmi terhadap prestasi luar biasa, menunjukkan dedikasi terhadap inovasi berterusan, kebahagiaan pelanggan, peningkatan. Hadiah ini memberikan penghormatan kepada syarikat yang terus mengatasi jangkaan dari segi kualiti produk, perkhidmatan, pelanggan dan ketetapan masa. Semua jenis organisasi termasuk kerajaan, bukan untuk keuntungan, perniagaan swasta dan entiti sektor awam boleh mengambil bahagian dalam pelbagai program anugerah kualiti. Okey. Terdapat beberapa anugerah kualiti atau model kecemerlangan prestasi yang paling popular. Antaranya ialah anugerah kualiti kebangsaan Malcolm Baldrige, iaitu MBNQA, hadiah Deming, anugerah Perdana Menteri dan anugerah kualiti Eropah. Anugerah yang selalu dijadikan rujukan iaitu anugerah kualiti kebangsaan Malcolm Baldrige lah. Okey, seterusnya pada tahun 1951, hadiah Deming diasaskan untuk mengiktiraf sumbangan dari Deming kepada usaha pemulihan ekonomi Jepun selepas Perang Dunia Kedua. Okey, anugerah ini tiada had kepada jumlah orang atau organisasi yang mungkin memenangi hadiah atau anugerah lain. Organisasi yang mendapat markah melebihi ambang minimum untuk setiap kategori lulus akan menerima anugerah Deming lah. Mengenai anugerah kualiti lah. Okey, di Anggun Anggrit Enterprise pula mengamalkan konsep anugerah Deming ini kerana jika pekerja itu mencapai prestasi yang ditetapkan dan memberi banyak kelebihan kepada syarikat, pekerja itu akan segera diberikan anugerah supaya dapat memberi contoh kepada pekerja lain.
Okey, membantu meningkatkan semangat berdaya saing yang sihat dalam kalangan pekerja lain untuk meningkatkan produktiviti syarikat. Kesimpulannya, mengiktiraf kepentingan kualiti dalam perniagaan, alat untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan pekerja dan pelanggan. Kepentingan kualiti di samping membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan semangat pekerja. Okey, saya masuk ke standard kualiti. Okey. Piawaian yang paling kerap diterima pakai dan diiktiraf di seluruh dunia untuk sistem pengurusan kualiti iaitu ISO 9001. Okey. Pensijilan ISO 9001 membuktikan pengeluaran syarikat yang mempunyai barangan dan perkhidmatan berkualiti tinggi yang memenuhi piawaian industri serta permintaan pelanggan. Antara kelebihan pengurusan kualiti ISO 9001 ialah memenuhi piawaian kawal selia dan pelanggan sambil mencapai peningkatan proses yang berterusan. Okey. Untuk anak syarikat BKHQ ini yang mengeluarkan produk kecantikan seperti Body Love, produk minuman kurus dan Mabeka Serum, produk penjagaan kulit yang mempunyai pensijilan ISO 9001 supaya kedua-dua produk ini boleh diterima di pasaran dan pengguna lebih yakin untuk menggunakanlah. So jadi pensijilan tu sangat penting lah kan. Kalau tak, orang takkan yakin. Okey, saya masuk kepada masalah pengurusan kualiti di mana terdapat beberapa masalah atau cabaran yang perlu dihadapi memastikan produk atau servis yang diberi mendapat kualiti tinggi. Anggun dan Anggrek Enterprise tidak terlepas dalam menghadapi masalah dalam pengurusan kualiti TQM ini. Okey. Kemahiran tenaga kerja yang pakar dalam bidang pemasaran lalu menyebabkan kadar pertumbuhan syarikat agak perlahan. Untuk proses TQM ini, ia mengambil masa yang lama demi mendapatkan kualiti produk atau servis terbaik untuk pengguna. Hal ini dikatakan demikian kerana ia memerlukan proses yang berulang kali seperti pembelian produk Body Love bagi mendapatkan respon positif daripada pengguna. Ia juga memerlukan peningkatan jualan yang tinggi untuk Body Love lah. Jika mendapat respon yang positif, ia bermaksud produk Body Love sangat sesuai diamalkan oleh pengguna di luar sana. Okay, selain itu, TQM ini juga memerlukan kos yang tinggi termasuk latihan, penambahbaikan dan kawalan. Okey, untuk mendapatkan latihan ini, ia menelan kos yang tinggi seperti menghantar pekerja ke seminar atau kelas latihan yang berkaitan dengan bidang kerjanya seperti menghadiri kelas pemasaran. Seperti yang diketahui, kelas pemasaran mengenakan bayaran yuran yang mahal lah. Selalunya kelas-kelas macam ni bukan murah lah. Okey, saya masuk ke alat kualiti di mana terdapat 7 alat kualiti asas yang boleh membantu organisasi penyelesaian masalah dan penambahbaikan proses. Guru pertama yang mencadangkan 7 alat ialah Dr. Koru Ishikawa pada tahun 1968. Dengan menerbitkan sebuah buku bertajuk Gembar no QC number QC Shuho yang prihatin mengurus kualiti melalui teknik dan amalan untuk firma Jepun masa itu 2018. Ia bertujuan untuk memohon belajarkan diri. 7 alat kawalan kualiti asas yang diperkenalkan oleh Dr. Ishikawa ialah helaian seperti carta, gambar, raja seperti akibat semakin helaian dan carta kawalan. Raja satu menunjukkan hubungan antara, kalau Prof boleh tengok dekat sini ada rajah lah yang saya buat ya. Okey, selain daripada tu histogram adalah alat yang sangat berguna untuk menggambarkan rasa frekuensi taburan nilai yang diperhatikan bagi pemboleh ubah. Ia adalah sejenis carta palang yang menggambarkan kedua-dua atribut dan data pemboleh ubai produk atau proses, juga membantu pengguna untuk menunjukkan pengedaran data dan jumlah variasi dalam suatu proses. Bagi Anggun dan Anggrek Enterprise, histogram digunakan untuk menunjukkan peningkatan atau penurunan jualan produk semasa tenaga kerja BKHQ turun berniaga di Expo di Singapura baru-baru ini. Selama 3 harilah pihak jualan menyediakan laporan yang terbentuk histogram untuk membuat rumusan jualan sepanjang 3 hari berniaga di sana. Hal ini dapat menunjukkan prestasi syarikat di pasaran Singapura dengan lebih jelas lah, seperti ini kan. So jadi this is histogram lah. Okey.
Bagi carta alih pula, ia membentangkan gambar raja yang menunjukkan satu siri simbol untuk menerangkan urutan langkah yang wujud dalam operasi ataupun proses. Carta ini sebagai masalah alat penyelesaian boleh digunakan secara berkaedah lah untuk mengesan dan menganalisis kawasan atau mata proses mungkin mempunyai potensi masalah dengan mendokumentasikan dan menjelaskan. Anggun dan Anggrit Enterprise pula menggunakan carta alih dalam pelbagai proses. Carta alih digunakan untuk pemesanan barang secara dalam talian. Banyak pelanggan yang bertanya tentang cara memesan produk, Anggun dan Anggrit Enterprise macam mana secara dalam talian seperti aplikasi TikTok lah yang tengah glamour sekarang. Okey, saya masuk ke 4.0 iaitu cadangan. 4.1 iaitu plan tindakan. Untuk memastikan produk ataupun servis yang digunakan diberikan sentiasa dalam tahap yang terbaik, syarikat atau organisasi perlu mempunyai plan tindakan, memerlukan pekerja yang mengenal pasti sebarang cabaran dan masalah dihadapi oleh syarikat dengan operasi. Jika terdapat sebarang masalah dalam penghantaran produk kepada pelanggan, admin Anggun dan Anggrit Enterprise akan mengenal pasti punca masalah tersebut dan membuat plan tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kaedah pemantauan. Selepas mempunyai plan tindakan, kaedah pemantauan perlu dilakukan bagi memastikan masalah pengurusan kualiti tidak berulang kembali lah. Pemantauan juga merupakan satu proses untuk menilai kemajuan dan kekangan proses lah. Okey, majikan Anggun dan Anggrit Enterprise sering melakukan pemantauan berkala, terutama jika terdapat sebarang masalah yang timbul ketika penghantaran barang kepada pelanggan. Hal ini bagi memastikan masalah yang sama tidak akan berulang kembali lah. Okay, saya masuk kepada 4.3 iaitu menekankan visi, misi dan nilai syarikat. Pendekatan TQM memerlukan sebuah pekerja bekerja. Pendekatan TQM memerlukan semua pekerja bekerja ke arah matlamat yang sama. Okey, pasukan mesti mengetahui visi, misi dan nilai syarikat ini membolehkan mereka memahami ke mana hala tuju syarikat lah. Perkara yang ingin dicapai dan nilai yang perlu mereka patuhi semasa bekerja dan membuat keputusan. Setiap kali mesyuarat bersama pekerja Anggun dan Anggrit Enterprise, majikan selalu mengingatkan pekerjanya tentang visi dan misi syarikat agar semua dapat bekerjasama dengan baik dan memajukan syarikat lah. Okey, ini yang terakhir. Kena pasti halayak sasaran dan dapatkan maklum balas daripada mereka. Halayak sasaran kumpulan pelanggan bergantung pada produk dan perkhidmatan yang dijual lah. Lepas tu membolehkan kita mendapatkan maklum balas yang berkaitan. Bagi produk Body Love, halayak sasaran kumpulan pelanggan adalah lebih kepada wanita yang mempunyai masalah menguruskan badan. Produk Mabeka Serum pula untuk kepada mereka yang mempunyai masalah kulit. Sampai di sini saja video pembentangan saya. Diharap Dr. Ahmad Zainal Abidin dapat menerima dengan baiklah sebab saya buat sorangan. So Assalamualaikum daripada saya 269420 matrix number. Terima kasih.